Assalamualaikum, nama saya Nazika Marsha Mutalim. Nombor pendaftaran saya 09 DMB 19F1065. Saya dari kelas DMB 6E. Saya akan membentangkan tentang 20 minggu saya menjalankan latihan industri saya di KPM, iaitu Product Precision Industry Malaysia. Ini adalah latar belakang Product Precision. Syarikat Product Precision Industries telah ditubuhkan pada 5 Disember 1996. Ia juga dikenali sebagai syarikat teknologi ketepatan tinggi. Tambahan pula, syarikat Product Precision Industries mula beroperasi di kawasan baru di Bukit Raja, Kelang pada tahun 2003 bulan Ogos, yang dikenalikan oleh Lembaga Pengarah Berpengalaman dari Jepun. Syarikat Product Precision Industries menghasilkan produk yang dikenali sebagai Dyson V10 Cyclone yang terdapat pada vacuum Dyson dengan menggunakan mesin ketepatan setem pada sistem kipasan laser. Ini adalah contoh peta lokasi KPM yang berada di Malaysia. Kilang Product Precision Industries terletak di Blok C, Lot 3, Suluk Wajah 3, yang berada di Bukit Raja Industrial Park di Kelang, Selangor dari asal. Kilang ini adalah anak syarikat kepada Product Precision Industries yang bertapak di negara Jepun. Ini adalah visi dan misi bagi syarikat KPM. Visi syarikat ini adalah untuk memastikan kepercayaan pelanggan dengan meletakkan prioriti dengan asas kualiti sistem kualiti pemberitahuan. Misi syarikat ini pula, Product Precision Industries ialah untuk menyediakan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi dengan memanfaatkan teknologi ketepatan tingginya yang dibawakan di bawah semangat falsafah korporat PNP, iaitu Precision dan Productivity, untuk menyokong kemajuan industri di seluruh dunia. Product Precision Industries akan bekerja di seluruh syarikat pada 4 perkara berikut untuk mencapai misi. Yang pertama adalah semua fungsi organisasi bertindak dengan pantas bagi meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah pengurangan kerugian dalaman untuk menyediakan produk berkualiti tinggi. Seterusnya adalah terus mempromosikan dan membangunkan sistem pengurusan kualiti. Yang terakhir sekali, pematuhan kepada pengawal seliaan dan statutori yang berkaitan. Ini pula adalah senarai polisi KPM, iaitu Product Precision Malaysia. Yang pertama adalah polisi keselamatan. Ianya untuk melaksanakan polisi dengan jayanya, KPM berhasil untuk yang pertama, mematuhi semua peraturan dan kumpulan kerajaan. Yang kedua adalah mewujudkan kesedaran dan kepada semua pekerja tentang keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Yang kedua adalah polisi alam sekitar. Dasar di atas hendaklah dicapai dengan pertama, mengenal pasti dan merancang untuk mencapai objektif alam sekitar. Yang kedua adalah mematuhi undang-undang alam sekitar dan keperluan lain yang berkenaan dengan aktiviti KPM. Yang terakhir sekali adalah polisi kualiti, untuk memastikan kepercayaan pelanggan dengan meletakkan keutamaan dengan asas kualiti pada sistem kualiti penyatuan. Yang pertama adalah semua fungsi organisasi tindakan pantas untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir sekali adalah pengurangan kerugian dalaman untuk menjadikan produk berkualiti tinggi. Ini adalah contoh skop kerja saya semasa menjalankan latihan industri. Saya ditempatkan di dua bahagian, iaitu di press dan di offline. Ini adalah contoh bahagian mesin. Ini adalah contoh mesin press yang menghasilkan produk V10. Selepas itu, kami akan membuang build-off. Build-off itu adalah serpihan produk V10 yang berlebihan. Dan kami akan isi di dalam sampel ini untuk diberi kepada QC untuk meneliti kualiti produk tersebut. Di bahagian offline pula, selepas produk V10 itu diberi pada QC, kami akan memotong lebihan produk V10 menggunakan jig stick height adjustment. Ini adalah contoh jignya. Kami akan memotong produk tersebut yang berlebihan daripada jig. Selepas itu, kami akan diberi kepada appearance check. Appearance check ini adalah untuk meneliti setiap satu produk V10 satu persatu untuk melihat kerosakan yang ada selepas keluar daripada mesin V10. Ini pula adalah contoh bahagian produk V10 pada bahagian reconfirm inspection. Bahagian reconfirm inspection ini untuk memastikan produk itu bengkok atau tidak.
Dengan menjalankan proses itu, kami perlu meletakkan produk V10 itu di sini dengan menjatuhkannya menggunakan kaedah free fall. Jika tak lepas, kami akan letakkan di sini dan tekan kedua butang hijau ini serentak dan untuk melakukan proses push. Selepas proses push dijalankan, kami akan letakkan semua di sini. Jika produk itu lepas, ia dikira produk OK, dan kalau tidak lepas, ia dikira produk NG. Ini pula adalah contoh-contoh produk pengeluaran KPM. Yang pertama adalah produk Dyson V10. Dyson V10 Cyclone ini yang terdapat pada vacuum dengan menggunakan mesin ketepatan stem pada sistem kipasan laser. Selain itu, terdapat 216 lapisan coil pada Dyson V10 Cyclone. Yang kedua adalah produk model G4. Produk baru ini yang dikenali sebagai model G4 yang masih belum dilancarkan sebagai komponen produk. Selain itu, terdapat 174 lapisan coil pada model G4 dan dilengkapi dengan laser yang keras untuk mengurangkan kadar no-go produk yang dihasilkan. Ini adalah contoh bahagian-bahagian mesin yang menghasilkan produk V10. Ini adalah mesin AIDA, iaitu mesin yang menghasilkan produk V10. Ini pula adalah acuan produk V10 dan ini pula adalah dari produk. Cara untuk menjalankan proses mesin ini adalah produk yang dihasilkan akan dikeluarkan setiap 40 minit semasa proses itu berjalan. Seterusnya, produk akan diambil dan diperiksa oleh tenaga pekerja yang mengenali proses mesin tersebut. Setelah produk akan diperiksa setiap 20 minit dan pengumpulan produk akan dilakukan. Ini adalah tujuan kerja teknikal bagi syarikat KPM. Yang pertama adalah bagi menjamin kualiti produk yang dihasilkan, mesin yang digunakan perlu diselenggara dengan melaraskan kedudukan laser. Selain itu, produk yang dihasilkan dari mesin akan kurang berkualiti sekiranya kedudukan laser tidak diselaraskan selalu. Ianya berkemungkinan kedudukan laser sedikit lari dari kedudukan asal kerana banyak produk yang dihasilkan dalam satu masa. Antara contoh produk yang kurang berkualiti adalah seperti laser cair, produk patah dan lain-lain. Selain itu, mesin perlu diselenggara pada waktu yang ditetapkan supaya tidak banyak produk yang kurang berkualiti dihasilkan. Hal ini boleh menyebabkan kerugian kepada pihak organisasi. Yang terakhir sekali adalah bagi mencapai sasaran jualan produk, ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan pihak organisasi agar sasaran mereka terhadap pelanggan di tahap yang memuaskan. Ini adalah contoh mesin Dyson V10 Automation yang berada di kawasan offline. Mesin ini berada di dalam offline department dan mempunyai sebanyak 15 mesin. Ia juga menggunakan aplikasi Thickness Tools and Software Omron yang berfungsi untuk menapis antara produk Go ataupun No-Go. Ini adalah contoh LCM mesin. Yang ini pula adalah Omron dan ini pula kotak NG yang menghasilkan straightness, over dan juga product minus. Ini adalah contoh langkah kerja teknikal untuk mengendali mesin LCA yang berada di offline. Pertama sekali adalah kita akan onkan mesin dengan menekan butang hijau pada automation instructor dan lakukan test run selama 1 minit. Yang kedua adalah sediakan dan tampal label tube pada tube mengikut row dan coil load produk. Yang ketiga adalah masukkan tube ke dalam chip insert tube stator. Yang keempat adalah sediakan fail untuk data stack height Omron. Buka dokumen thickness sensor tool. Yang kelima adalah tetapkan gauge master untuk stack height Omron. Yang keenam adalah masukkan produk ke dalam automation dengan kedudukan yang betul dan tepat. Yang terakhir sekali adalah setelah selesai, simpan semua data dan tutup komputer. Turn off automation dan switch utama. Kesimpulan dan cadangan saya semasa menjalani latihan industri adalah banyak perkara yang telah berubah antaranya dari sudut persekitaran, pembelajaran dan pergaulan sesama rakan kerja. Ianya secara langsung dapat meningkatkan sikap toleransi terhadap pelajar. Walau bagaimanapun, masih wujud beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki pada masa depan. Oleh itu, kesimpulannya sini, program latihan industri banyak memberi manfaat kepada pelajar. Walaupun terdapat kelemahan kecil yang sedikit sebanyak mencacarkan keadaan, tetapi
kelemahan ini dapat diperbaiki pada masa hadapan. Saya juga meminta pihak syarikat mendedahkan lebih banyak perkara berkaitan dengan kerja-kerja yang dibuat supaya para pelajar mendapat lebih manfaat dari data industri. Sekian, terima kasih.